seru supaya semua yang mendengar, menatap saya, janganlah bersikap rendah diri. Majulah ke hadapan. Insan teristimewa pada episod kali ini seringkali menjadi buah mulut penduduk setempat yang menetap di Kampung Paruh, kira-kira 20 km dari Bandaraya Kuching, Sarawak. Kegigihannya untuk berusaha bagi memperbaiki kehidupan antara yang sering diperkatakan oleh penduduk di sini. Berpegang kepada pepatah Melayu, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih, beliau melakukan pekerjaan dan menyempurnakan tugasan dengan sebaik mungkin yang boleh. Lebih selesa dengan panggilan Wan, lelaki berusia 50 tahun ini tidak pernah menjadikan kecacatan kakinya sebagai alasan untuk hidup berdikari. Kerjaya sebagai tukang jahit menjadi sumber utama buat insan istimewa ini. Situlah kami muka bidang jahitan untuk mencari sesuatu nasi sumber rezeki. Alhamdulillah berterusan. Masa menjahit itu dah ada 30 tahun. Hasil daripada masa daripada terbuanglah kita mencoba bidang itu lah sebenarnya. Meskipun pergerakan harian beliau tidak seperti orang yang lain, namun Wan tetap tabah dan terus berusaha menampung kehidupannya demi sesuap nasi. Tidak pernah menjadikan kekurangan ini sebagai penyebab untuk meminta-minta, tetapi ingin membuktikan kepada masyarakat bahawa golongan seperti dia juga mampu berdikari dan menjana pendapatan sendiri. Walaupun dalam keadaan kurang fizikal macam tu, OKU dalam kurang fizikal, saya akan sedaya upaya mengketengahkan diri di hadapan masyarakat, membuktikan bahawa semua OKU ia lemah. Pertama sekali kami menceburi bidang belia, berjahit. Diajar oleh Cikgu Anis Taylor di kampung nombor 6 dulu, di pusat latihan belia selama 6 bulan. Lepas tu kami kerja, ngambil pengalaman lagi peluang pekerjaan. Lepas tu kami masuk lagi untuk menghalus lagi bidang jahitan. Lepas di Giat Belia, kami ngambil kos lagi dengan Cikgu Hatiah Mahabu di pusat Giat Mara Putrajaya selama 6 bulan. Kru Anugerah berkesempatan untuk menemu bual Cikgu Radia Haji Sidi, salah seorang pemaju masyarakat di Kemas. Beliau mengenali Wan semenjak tahun 1996, semasa Wan menjadi salah seorang peserta Kemas di dalam program memasak, seni tangan dan kelas dandanan diri. Wan Haji itu adalah peserta yang terbaik, taat untuk turun ke kelas, tidak pernah ponteng. Lepas itu, dia memang rajin, dia suka nolong, dia memang ingin mencoba setiap apa dia ajar kami. Dan juga mengikut pelibatan kami. Orang pergi sini, mendimbak pergi berkursus kah, pergi seminar kah. Memangnya, selain daripada dia belajar dalam kemas, dia pun mengikut Bina Insan. Bina Insannya adalah macam pendidikan Islam. Di situ ustaz akan datang mengaji, mengajar solat, apa-apalah apa yang memangnya si escape lah, memangnya selalu turun ke kelas ya. Memangnya si lekang daripada nak nolong, memangnya suka. Dengan berbekalkan ilmu yang diperolehi dari penglibatannya dalam kursus-kursus ini, Wan lebih yakin untuk berdepan dengan pelanggannya. Alhamdulillah daripada kursus-kursus yang diberi, kami rasa bangga lah. Semua customer ada kepercayaan, menaruh kepercayaan lah bila kita ada sijil, ada kepahaman dikit. Customer pun berbagai jenis, ada yang dari luar pada kampung lah sebenarnya, ada yang Melayu, Cina pun ada, perempuan, ada yang lelaki. Firstly-nya baju Melayu dan lelaki lah. Part time, ada yang perempuan pun ada juga, saya ambil baju kurung moden, baju tertaluk pada kehendak customer. Kadang-kadang yang lelaki ngantar kelak pun ngambil pakaian bini sekali. Ada yang buat contoh, ada yang diambil measurement sekali, saya suka. Ada yang gelak pakai, selalunya customer yang bini yang selalu buat contoh lah. Contohnya baju fashion, baju kurung, jubah. Walaupun beliau mahir dalam bidang jahitan, Wan juga mencuba untuk menjinakkan diri dalam bidang masakan.
Selain menjahit baju, saya pun ambil bidang masakan, contohnya catering untuk yang memerlukan, contohnya bila ada perayaan seperti Tanpa Cina, Aidilfitri, Gawai Dayak, supaya semua customer puas hati. Jadi maklah kita lah, supaya customer apa dipinta semua ada. Saya pun rasa bangga bila orang memberi kepercayaan dengan kami lah sebenarnya. Berbekalkan ilmu yang diperolehi melalui kursus yang dijalankan oleh Kemas, Wan juga terlibat dalam berbagai jenis pertandingan memasak. Lepasnya, dia pun suka nak masuk pertandingan. Apabila ada pertandingan, dianjur oleh Kemas ataupun jabatan lain, Fama lah, kesihatan, memangnya menyertai dan juanya mestilah dapat juara. Kiranya overall yang semua pandai lah. Dan juanya dapat anugerah dengan Kemas. 3 kalinya dapat anugerah cemerlang. Di dalam banyak-banyak kelas kami ada 4 buah kampung yang diajar kami. Kampung Paruh adalah kampung peserta lelaki. Di Kampung Paruh kami ada 4 orang lelaki belajar di bawah kami. Tapi nyalah paling menjelah. Alhamdulillah lah nang memangnya aktif dan kreatif. Daya kreativiti Wan terselah dalam masakannya dan juga jahitannya. Dengan rasa ingin cuba dan selalu berfikiran positif, Wan akan sedaya upaya mempertengahkan dirinya dengan idea resepi baru dalam masakannya ataupun gaya fashion baru melalui rekaan fashionnya. Yang paling unik ialah dari jenis pakaian tradisional Iban yang boleh digabungkan dengan jenis kulit. Daripada kain puak dicampur dengan kain kulit. Ialah terletaknya kreativiti kita lah sebenarnya untuk menggabungkan berbagai jenis kain. Meskipun Wan mengalami kecacatan fizikal bahagian kakinya, ia tidak pernah menumpukan semangat Wan untuk terus gigih berusaha melakukan beberapa pekerjaan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Malah hasil jahitan Wan sering mendapat pujian dari pelanggannya dan ada kalanya mendapat teguran dan pandangan dari pelanggan. Namun, beliau akan terus memperbaiki mutu jahitannya demi memenuhi kepuasan dan cita rasa pelanggannya. Kadang-kadang kita dah ikut apa kehendak customer, cita rasa pelanggan. Tapi bila dah siapnya, masih juga cari kesilapan kita. Tidak dinafikan yang adalah kita bertemu dengan pelanggan macam ni lah. Dapat kami nyuruhnya berbini lah dalam di kami pun susah hati lah kami kan kita terbiasa itu aja. Anak ketujuh dari 10 orang adik-beradik ini mengalami kecacatan fizikal kaki. Wan Sazi Wan Ateng atau lebih mesra dengan panggilan Wan tidak menganggap kekurangan itu menjadi rintangan baginya untuk bekerja bagi kelangsungan hidupnya. Adik-adik kami 10 orang. 2 perempuan, 7 lelaki. Nyatu adik-adik yang ketujuh. Kami anak yang tua sekali. Tidak pernah menganggap kekurangannya sebagai jurang untuk terus maju ke hadapan, Wan gigih berusaha dari umurnya masih muda. 1 sampai 6 di SRK Sijijak. 1 sampai 5 di SMK Stampin Datuk Tinggi Haji Abdul Ghaffur Stampin. Kemudahan dulu pergi kampung pun susah pakai sungai. Jadi cara yang terbaik dia sama-sama lah. Berbanding dengan sekarang kemudahan banyak. Kisah dulu-dulu lah. Seperti individu lain, Wan menyimpan hasrat dan impian yang tersendiri. Kejadian jatuh dari aras yang tinggi ketika beliau masih muda telah mengubah segalanya buat Wan. Waktu masa saya kami memang ada di rumah bersama-sama bermain di rumah. Oleh kerana masa saya tadi
nya kalaulah kita biar terlalu kuat ila olah nak. Ila olah kuat salah seorang ngatek badeki bapa lalu terguguk. Bila terguguk mak bapak kami pun ngagaknya lah supaya jangan cedera. Rupa-rupa raya memang tidak ada cedera masa saya jadi ambilnya tidak ada cedera. Tapi dalam bertahun-tahun nya makin membesar. Cuma mak bapak kami nangga nya heran nangga keadaan kakinya semakin hari semakin condong. Sebab apa nangga keadaan badannya beratkah? Masa tu ialah jadi kakinya lalu jadi rebahlah pelok, mungkin ada selauk ke apakah masa saya tak mungkin dari paruh tu ngagak di hospital jauh lah. Mungkin orang tua pelihara dengan urutan kampung lah minyak. Tapi nampaknya kurang berjaya lah. Jadi rasa kecewa aja, rasa hati lah. Macamnya lagi kecil, kakinya okey. Si ada kata orang macam tu. Sebabnya ada terjatuh dari bumbung rumah. Dari pada rumah. Pasnya terus jatuh ke tanah. Pasnya lagi rumah lagi kecil okey lah. Tapi waktu umur 10 ke kuat itu. Si ada kami langgar sebab kami maklum kita lagi kerja lah di dapur si tahu. Yang tahunya mak kami lah berkelakar macamnya. Bok kami tahu. Kesan dari kemalangan terjatuh dari bumbung rumah pada usia yang muda, Wan mengalami kesukaran menjalani episod kehidupannya. Namun begitu, dia reda atas ketentuan darinya. Dulu fikir macam nak malu pun dah ditakdirkan keadaan macam tu. Reda dengan keadaan suasana aja lah. Terpaksa lah tempuh terus lah kehidupan macam tu. Pasan sekolah SPM tahun 1988, pikiran dulu fikir apply kerja, peluang pekerjaan susah nak dapat. Daripada masa ke semasa umur tahun ke tahun meningkat, jadi rebutlah peluang belajar kerja jahitan lah. Menempuhi ujian hebat di saat usia muda, Wan Sazi kekal dalam menjalani kehidupan harian secara normal. Kekurangan dirinya menjadi titik tolak pembakar semangat dalam memajukan dirinya. Macam jenisnya tu rajin lah, saya ada malas. Apa-apa aktiviti orang semua ikut. Macamnya tu rajin aktiviti, jadi kami rasa semua gembira lah di hati. Tiada yang mustahil. Siapa sangka dalam keadaan serba kekurangan, Wan mampu berjaya persis individu normal. Namun, atas sokongan keluarga dan orang di sekelilingnya, Wan mengambil keputusan untuk terus bangkit daripada keadaannya itu. Ada insyaAllah. Mungkin kami orang ada nolongnya sebab perasaan memang waktunya terjatuh dulu. Kami orang memang adik-beradik rasa sedih lah. Sedih lalu jadi cacat, kata orang. Segal kita tadi berolah merekit napang di atas rumah. Ujung-ujung gugup macamnya. Kita rasa sedih lah. Masa tu diam dengan keluarga kami orang lah ngurus apa nak diperlunya untuk pakai berjahit dan sebagainya lah. Sebab apa untuk pakai memajukannya supaya dikenal orang juga lah. Jasa tetap dikenang, antaranya tunggal kami Semawi Bahar, kakak ipar kami Zurinah Ibrahim, yang kulu pilih lah ngereh kami orang ni dua ya, hantar ngambil namanya dua ya, jadi mangsa lah tunggal berdua dengan kakak ipar ya, sedikira gila dan nyata dah. Sikapnya yang mampu berdiri di atas kaki sendiri membuatkan keluarganya memberi sokongan atas segala keputusan yang Wan lakukan dalam kehidupannya. Apa yang diinginkan keluarganya hanyalah kebahagiaan buat Wan. Orang dapat kami nyonya berbini lah dalam di kami pun si susah hati lah. Kami kan kita satu aja kita kisah gitu lah. Jadi kami pun dah bini, kami mesti bingung juga nak ninggal apa.
Ada yang nempah banyak, kadang-kadang tempah, tapi sih diambil. Pun ada berlaku. D1 Sezi Taylor, Kampung Paruh. Di sinilah tempat Wan mencari rezeki. Bukan sahaja menerima tempahan baju untuk pelanggan, Wan juga membuka kelas menjahit untuk orang-orang yang ingin belajar di dalam bidang tersebut. Terbuka kepada orang senasib macam kami itu juga, dan especially-nya ibu tunggal lah, yang supaya kita sama-sama menampung kehidupan kita lah. Pelajar-pelajar Wan Sazi belajar menjahit dengan beliau bagi meningkatkan kemahiran dan teknik jahitan mereka. Mereka memuji kebolehan Wan yang sangat berbakat di dalam bidang yang sinonim dengan kaum wanita. Oh, nya lebih tinggi lagi dengan kami. Sebab nya lah guru kami. Nya lah lebih pandai benar. Nya pandai ngandam pengantin, pandai gubahan, pandai lipatan, pandai masakan. Semua selebihnya pandai. Hasil jahitan Wan tu nang boleh tahan lah. Halus kerjanya. Nya lebih kacak bah dari kami. Kami itu apa dah? Kami itu anak muridnya aja. Dari segi berjahitannya macam-macam adanya. Kadang-kadangnya macamnya molah aktiviti, macam-macam aktiviti di bolanya tu. Macam aktiviti masaknya juga, olah kelas jahit, olah macamnya ngajar orang sulam menyulam. Ada juga yang ngajar. Dalam masa kami belajarnya ada 2 tahun dah. Jadi oleh memandangkan kami mau nambah lagi jahitan kami lebih bagus, kami ambil lagi belajarnya setahun. Sebab saya teringin nak belajar lagi dengan Bang Wan adalah untuk menambahkan perbelanjaan dalam rumah. Belanja nolong suami lah, nolong suami. Berbekalkan kemahiran dan ilmu, Wan memang seorang yang berbakat. Walaupun mahir menjahit, dia tidak lokek berkongsi ilmu dengan orang lain yang ingin berjaya seperti dirinya. Ada yang sudah berani membuka kedai menjahit baju selepas belajar teknik menjahit dengan Wan. Berani saya buka niaga di Impun kerana memandangkan keadaan sekarang orang amat memerlukan tenaga menjahit. Waktu hari perayaan banyaklah tempahan. Memang saya kagum dengannya. Walaupunnya dengan kata orang di orang OKU tu orang dipandang orangnya si berupaya nak. Tapi memandangkannya berkebolehan memang saya kagum lah. Mun dipandang, mun dipikir-pikir kita, kenapa kita tak boleh macamnya juga? Nya dapat semua yang nya dapat ambil bah. Jadi mak andamnya juga, molah kue ambil tempahan apa indahnya. Nya pun dapat anugerah cemerlang dalam noknya tu, dalam kemas. Nya ada dianugerahkan cemerlang. Nya aktif semua apa-apa jak bidangnya. Nang bangga, kerana pun pernah menjadi wakil kucing. Ke zon-zon kucing lah, pergi ke macamnya bertanding di mana-mana. Sama ngoyato, apa namanya tu, sama COVID tu, ada lagi nya macamnya, ada panggil orang. Pergi juga dalam bertanding dalam NDKS, dalam DBKU, semua ada ambilnya. Ketika ramai dalam kalangan golongan kurang upaya OKU yang masih lagi mengharapkan bantuan dan sumbangan pihak tertentu untuk meneruskan hidup, Wan lebih selesa menjadi seorang tukang jahit meskipun pendapatan bulanan tidak menentu. Daripada masa terbuang, saya dah alu-alukan, saya pun info kepada student, jangan buangkan masa daripada
terbuya macam tu aja. Satu fashion, satu syllabus pelajar yang saya perlu aja, contohnya basic baju kurung. Saya cuma cas 30 aja untuk kelengkapan benang, untuk api, apa kain yang kita iron tu, electrical. Dulu nang beli di impun lah. Tragedi banjir yang berlaku beberapa tahun yang lalu telah mengubah perniagaan Wan Sazi. Mesin jahit, sumber rezeki Wan, banyak yang mengalami kerosakan. Syukur terhadap golongan yang prihatin akan kekangan yang dialami. Ada pihak yang telah menghulurkan bantuan bagi meringankan beban Wan. Tapi disebabkan masa sekarang kemudahan semua ada, pemodenan semua ada. Jadi dengan permohonan daripada jabatan-jabatan, saya pun dapat berjaya, terutama sumbangan mesin saya dapat daripada YB Kampung N6 Tupung, Encik Fazarudin Abdul Rahman. Jasa beliau saya akan saya lupa kerana telah menyumbang 2 buah mesin untuk saya dan membantu orang-orang seperti saya yang OKU yang ingin berusaha, ingin mengetengahkan dirinya sendiri lagi. Statusnya sebagai orang kurang upaya bukanlah sesuatu yang ia perlu rasa malu dengan keadaannya. Yang paling banyak dia orderlah untuk baju Melayu, untuk bila tiba-tiba ada majlis perayaan tertentu, contohnya ada cuti sekolah, majlis perkahwinan, mesti ada order baju-baju. Saya ada lupa majlisnya. Bila musim cuti sekolah, tak tempahan baju perkahwinan lah selalunya. Sebaliknya, dia berbangga atas segala kejayaan diperolehi sama ada di dalam bidang jahitan dan masakan. Selain menjahit baju, saya pun ambil bidang masakan, contohnya catering untuk yang memerlukan, contohnya bila ada perayaan seperti Tompo Cina, Aidil Fitri, Gawai Dayak, supaya semua customer puas hati. Jadi maulah kita lah. Supaya customer apa dipinta semua ada. Saya pun rasa bangga bila orang memberi kepercayaan dengan kami lah sebenarnya. Apa jua bentuk perniagaan, kritikan dari pelanggan tidak dapat dielakkan. Teguran pelanggan adalah sesuatu yang harus diambil secara positif demi mempertingkatkan kualiti jahitan. Pengalamannya nang selalu ditempuh oleh setiap tukang jahit lah. Saya kira ada yang nempah banyak, kadang-kadang tempah tapi sih diambil. Pun ada berlaku. Tapi ada barang dia ditempah disebabkan contohnya 2021 tertempah Aidil Fitri, banyak akan saya ambil sebab kita fahamlah sebab masalah COVID. Jadi redalah kadang-kadang semasa yang senasib seperti sedang OKU, jangan malu ke hadapan. Majukan diri. Nasihat saya, majukanlah diri untuk menuju diri, majukan dirilah. Jangan malu hadapan kepada ibu tunggal, suri rumah yang ingin berjahit. Silalah, datanglah bertanya. Itulah harapan saya. Pergerakan terbatas bukan halangan untuk golongan OKU mencorakkan masa depan dan membina kerjaya impian demi meneruskan kehidupan mereka ke jalan yang lebih baik. Wan berkata, kekurangan yang dialami di bahagian kaki tidak dijadikan alasan untuk terus meratapi nasib diri, sebaliknya bangkit dengan matlamat tersendiri. Semua ini adalah satu anugerah terindah yang menyinari inspirasi kehidupannya. Bersama